salam sejahtera. Saya Dominic Junid selaku ketua kumpulan ini. Kali ini kumpulan kami akan membincangkan tentang soalan 5, yaitu kepentingan permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah. Sebelum melihat dengan lebih mendalam berkenaan dengan soalan ini, pertama sekali kami akan membawakan kepada Anda berkenaan dengan pengenalan kepada tajuk ini. Kemudiannya, kami akan menyentuh sedikit berkenaan dengan kriteria permasalahan kajian. Seterusnya, kami menganalisis berkenaan dengan sumber untuk mengatasi permasalahan kajian. Dan akhir sekali kami akan menyatakan fokus utama kepada soalan ini, yaitu kepentingan permasalahan kajian itu. Salam sejahtera saya ucapkan kepada dokter dan rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Marita Genta Anamono, pemegang nomor metrik BA 19110203. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang definisi permasalahan kajian. Definisi permasalahan kajian ini adalah melibatkan tentang soalan ataupun masalah yang ingin dijawab oleh pengkaji. Seterusnya, definisi permasalahan kajian ini dapat kita lihat daripada seorang penulis, yaitu Franco Itti et.al. pada tahun 1993 yang telah menyatakan bahawa permasalahan kajian ialah satu masalah yang menyebabkan penyelidik ingin melakukan penyelidikan. Seterusnya, definisi ini dapat dilihat daripada seorang penulis Chua pada tahun 2011 yang telah menyatakan bahawa penyertaan masalah merupakan isu yang wujud ataupun timbul yang boleh menarik perhatian ataupun menjadi penggerak suatu dorongan untuk melakukan kajian ke atasnya. Selain itu, definisi permasalahan kajian ini dapat kita ambil daripada John Dewey 1910 yang telah menyatakan bahawa dalam kaedah saintifik, sesuatu penyelidikan itu harus bermula dengan kesusahan ataupun pengalaman ataupun permasalahan. Secara keseluruhannya, definisi permasalahan kajian itu dapat kita simpulkan bahawa ia adalah satu isu ataupun perkara fokus utama kajian dan mengapa sesuatu kajian itu perlu dilaksanakan. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah permasalahan kajian adalah timbul dari minat sebenar penyelidik, dan apabila ia timbul daripada minat, ia dapat menjadi panduan dalam merumuskan permasalahan kajian, dan sangat penting untuk memilih permasalahan kajian dari minat kerana ia dapat memastikan seseorang penyelidik dapat menambah ilmu pengetahuan yang ada. Di samping itu, ia dapat membantu mengokohkan minat dalam tempoh penyelidikan. Yang kedua ialah permasalahan kajian hendaklah dilaksanakan dan dapat dilakukan. Hal ini demikian kerana kebolehsanaan masalah penyelidikan sangat bergantung pada tepat pada waktu dan data dapat dikumpulkan. Topik kajian adalah dapat diteliti dan dilaksanakan, dan ia sangat mengambil kira masa dan pengkhususan keperluan. Yang ketiga ialah permasalahan kajian perlu cukup spesifik dan jelas. Hal ini demikian kerana ia dapat menetapkan arah kajian, dan apa yang sebenarnya perlu disiasat hendaklah jelas dan difahami dan serta dihayati oleh pembaca. Yang terakhir sekali ialah permasalahan kajian hendaklah berdasarkan kepentingan teori dan praktik. Hal ini demikian kerana penyelesaian masalah penyelidikan harus memberi semangat kepada teori dan praktik pendidikan, dan masalahnya harus mengisi ruang ataupun jurang pengetahuan semasa dan dapat mampu menyelesaikan beberapa ketidakkonsistenan dalam penyelidikan sebelumnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Margaret Landan Anak Lumpur. Saya akan menerangkan bahagian sumber pernyataan masalah.
Sumber pernyataan masalah yang pertama adalah karya literatur. Karya literatur mengemukakan kajian lanjutan yang harus dilaksanakan bagi mengembangkan lagi pemahaman yang sedia ada. Sumber pernyataan masalah seterusnya adalah cadangan kajian lanjutan. Setiap tesis yang dilakukan mesti mempunyai kelemahan dan kekurangannya yang tersendiri. Bagi melengkapkan tesis tersebut, pengkaji perlu mencadangkan beberapa tajuk untuk kajian lanjutan seterusnya. Sumber pernyataan permasalahan seterusnya adalah deduksi daripada teori. Pengkaji perlu membuat kajian berdasarkan deduksi daripada teori bagi memenuhi syarat utama iaitu mahir dalam teori yang dijadikan sebagai sumber. Penguasaan atas teori membolehkan pengkaji memahami dengan mudah persoalan yang hendak dikaji. Ini adalah bertujuan untuk mengembangkan teori tersebut. Sumber pernyataan masalah seterusnya adalah dokumen resmi. Dokumen resmi adalah seperti akta, buku teks, kurikulum dan juga sebagainya. Setiap akta yang dipindah adalah kerana ada kajian yang dilakukan ke atas akta tersebut. Permasalahan akan timbul daripada dokumen ataupun akta tersebut adalah sama ada sesuai ataupun tidak dengan masa sekarang ataupun melihat ketepatan aspek yang terkandung dalam dokumen tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada fokus utama persoalan ini, yaitu kepentingan pemasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah. Kita akan lihat apakah itu kepentingannya. Salah satu kepentingan pemasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah yaitu menjadi rangsangan pada penyelidikan. Masalah penyelidikan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan sesuai dan memberikan asas kepada persoalan penyelidikan, objektif dan pengembangan serta pengujian hipotesis. Seterusnya, hasil daripada tersebut merupakan penemuan yang menyimpulkan pencapaian objektif kajian dan sumbangannya terhadap pengetahuan. Umumnya, pemasalahan kajian dalam penyelidikan ini merupakan satu titik permulaan dan fasa terpenting bagi setiap proses penyelidikan itu. Pentingnya masalah penyelidikan ini tidak dapat terlalu ditekankan kerana ianya berfungsi sebagai landasan usaha penyelidikan dan di mana kejayaan atau kegagalan kajian penyelidikan itu bergantung pada kesesuaian pemilihan dan perumusan serta pengembangan masalah penyelidikan tersebut. Kepentingan elemen permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah yang seterusnya yaitu untuk memastikan gerak kerja dalam kajian itu lebih teratur dan sistematik. Hal ini akan menentukan kelebihan atau kepentingan kajian, persoalan kajian atau hipotesis yang perlu diikuti. Dengan menentukan masalah penyelidikan, pengkaji akan mengetahui dengan tepat apa yang harus disiasat dan membantu pengkaji menghilangkan data yang tidak relevan dari yang berkaitan. Hal ini juga akan membantu pengkaji untuk menyediakan kerangka kerja kajian pengkaji dan juga untuk merumuskan persoalan serta objektif kajian bagi menjawab tajuk kajian yang ingin dihasilkan. Saya bagi contoh di sini. Katakanlah, pengkaji itu ingin mengetahui bagaimana perkauman itu timbul 400 tahun yang lalu. Pengkaji akan membuang masa jika pengkaji itu melakukan wawancara mengenai soalan tersebut, kerana tidak ada orang yang mungkin pengkaji wawancara sekitar 400 tahun yang lalu. Sebaiknya masa pengkaji akan lebih baik dihabiskan untuk penyelidikan di arsip. Di sisi lain, kita tengok, jika pengkaji itu ingin mengkaji kesan undang-undang anti-racism yang diluluskan, katakanlah 2 tahun yang lalu, pengkaji akan membuang masa jika pengkaji memutuskan untuk mempelajari rekod-rekod arsip yang lebih jauh dari tarikh pemberian undang-undang kajian pengkaji. Justru, penyataan masalah ini penting bagi memastikan gerak kerja yang dilakukan itu lebih sistematik dan teratur. Sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Iglesia Ija, anak Jundi akan membentangkan berkenaan dengan kepentingan permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah. Kepentingan permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah yang ketiga ialah menimbulkan minat membaca. Hal ini demikian kerana permasalahan kajian haruslah sesuai untuk diselidiki di mana ianya merangkumi aspek pribadi, minat, kepakaran dan kemampuan. Permasalahan kajian juga boleh dilakukan secara saintifik di mana ianya merangkumi cerapan dan bukti empirik. Dan permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah sekaligus meningkatkan pengetahuan sejagat dan ianya juga dapat menambah dan memantapkan teori pada pengetahuan yang sedia ada.
Seterusnya beralih pula kepada kepentingan permasalahan kajian dalam penyelidikan sejarah yang keempat, di mana permasalahan kajian juga dapat memberikan minat perhatian pembaca terhadap bagaimana kajian tersebut memberikan sumbangan. Bagaimana permasalahan kajian dapat menarik minat perhatian pembaca? Hal ini demikian kerana permasalahan kajian yang berkesan ialah menjana idea daripada kajian lepas. Penyelidik pula perlu mengenal pasti siapa pembaca. Contohnya, siapa yang akan mendapat faedah apabila membaca kajian ini anda. Di sini bermaksud pembaca yang akan mendapat faedah daripada hasil kajian kelak, di mana pembaca tersebut tergolong daripada penyidik lain, pengamal, pembuat dasar dan populasi khusus. Di sini permasalahan kajian dapat melengkapkan penyelidikan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan sejarah. Setakat itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Pernyataan masalah merupakan salah satu deskripsi penulisan yang mengetengahkan masalah kajian dalam bentuk kajian. Pernyataan masalah wujud kerana terdapat fenomena yang ingin dikaji yang menyebabkan penyelidikan dilakukan. Pernyataan masalah merupakan tunjang dan rangsangan kepada penyelidikan yang dilakukan. Pernyataan masalah yang baik akan menjelaskan dengan teliti antara pemboleh ubah yang digunakan dalam penyelidikan, dan setiap pemboleh ubah tersebut dapat diuji. Secara keseluruhannya, pernyataan masalah merupakan faktor utama ataupun merupakan akar kepada penyelidikan dilakukan. Tanpa pernyataan masalah, tidak wujud sebarang pertanyaan ataupun persoalan yang ingin dikaji yang boleh menyebabkan penyelidikan dilakukan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.